Okay, so MACD. So apakah itu MACD? MACD ataupun dikenali sebagai Moving Averages Convergent Divergence. Okay, ianya adalah indikator teknikal yang digunakan untuk mengenal pasti arah trend dan juga kekuatan trend semasa. Okay, dan ianya dicipta oleh Carol Apple pada tahun 1970-an, dan MACD juga menggunakan gabungan daripada moving averages untuk memberikan gambaran jelas tentang momentum pasaran. So kalau anda dapat lihat dekat bawah sini, inilah orang orang yang mencipta MACD ini, okey, untuk kita melihat sama ada ianya dalam keadaan bullish ataupun bearish dengan menggunakan moving averages convergent divergence ini. So macam mana kita nak gunakan moving averages convergent divergence ini? So kalau kita lihat di slide yang seterusnya, so MACD ini sebenarnya ianya amat popular untuk digunakan oleh pedagang untuk menentukan harga dan juga short term trend. Okey, dan ianya sangat popular kerana sifatnya yang sangat fleksibel dan kemampuannya untuk memberi isyarat buying and sell signal. Okey, so it is easy untuk digunakan. Okey, sangat mudah untuk digunakan dekat dalam analisa pasaran. So, dekat dalam komponen MACD. Okey, dekat dalam komponen MACD terdapatnya line. Okey, MACD line dan juga histogram. So, saya akan jelaskan apakah itu MACD line. Okey, ini adalah perbezaan di antara exponential moving averages jangka masa pendek iaitu sebanyak 12 hari dan juga tempoh jangka masa panjang iaitu 26 hari. So, dekat dalam MACD, okey, moving averages convergent divergence, terdapatnya double moving averages. Okey, yang menggunakan 12 dan juga 26 hari. Okey. Dan EMA ni dia lebih sensitif berbanding MA. Okey, so that's why ianya amat bergerak dengan lebih pantas dan menggunakan recent price berbanding daripada moving averages. Dan lagi satu, EMA ni sesuai untuk kita gunakan untuk short term trend, tempoh jangka masa singkat. So, saya advise sekiranya anda sejenis seorang scalper dan sebagainya ataupun intraday, anda boleh menggunakan MACD ini untuk memberikan satu gambaran yang jelas. Okey. So, garis MACD ini bertindak sebagai petunjuk utama untuk arah momentum pasaran. Okey. So, itu adalah kegunaan moving averages tersebut. Sama je macam kita guna moving averages dekat overlay indicator. Tetapi sekarang ni dia dah jadi oscillator dekat bawah. Okey, ataupun kita panggil dia sebagai Windows indicator. Alright. Dan moving averages dia akan memberikan kita apa? Buying and sell signal. Okey? Tetapi kalau dekat overlay dia dah banyak lagi indicate apa? Banyak lagi kegunaan dia, sebagai contohnya dia bagi kita sebagai dynamic support and resistance. Tetapi kalau kita menggunakan komponen MACD ini dekat Windows indicator, dia tak adalah bagi kita para sokongan dan juga para serintangan dinamik. Okey? Now, histogram. Histogram ni apa? Kejap lagi kita akan tengok gambar-gambar di slide ini yang saya akan tunjukkan kepada anda. So, histogram ini pula adalah perbezaan di antara garis MACD, okey, yang kita nampak, yang saya jelaskan tadi, iaitu moving averages, dan juga garis signal. So, histogram menunjukkan kekuatan dan juga arah momentum pasaran. Dia lebih kurang macam volume lah, lebih kurang sama. So, apabila histogram dalam keadaan yang positif, di atas garis sifar ataupun nombor kosong, ia menunjukkan momentum dalam keadaan bullish. Dan apabila ianya below zero, ianya menunjukkan yang trend dalam momentum bearish. Okey, jom kita tengok macam mana bentuk MACD. Okey, so dekat bawah ni adalah moving averages. Kalau anda dapat tengok kat sini 12 dan juga 26. So bermaksud yang berwarna biru ini adalah 12 hari dan 26 ini adalah 26 hari. Dalam kes ini 1 jam. So ini adalah 12 jam dan 26 jam lah. Okey. Saya just nak tunjukkan contoh kepada anda. Okay, now, kalau anda dapat lihat dekat sini, trend dalam keadaan kejatuhan dan seterusnya dia buat apa? Bottom reversal. Dan MACD pula berada di paras apa? Oversold dan membuat apa? Golden cross ataupun MA cross dekat sini. Alright, saya tak nak sebut tentang tu lagi walaupun saya dah tersebut. Okey, tak apa. Saya just nak sentuh tentang 12 dan juga 26 ni. EMA 12 dan 26 ni. Okey, so kita nak tengok adanya
golden cross ataupun dead cross ataupun bearish cross ataupun bullish cross. Okay. Now, dekat bawah ni, okay, inilah yang dinamakan histogram. So, histogram ini adalah untuk kita melihat momentum pasaran dalam keadaan bullish ataupun bearish. So, kalau kita lihat kat sini, trend dalam keadaan bearish sama juga dengan histogram ini. Dalam keadaan bearish histogram because dia berada di bawah paras kosong. Okay. Now, kita ke slide yang seterusnya. Apakah kegunaan MACD ini? Yang pertama adalah untuk menentukan arah trend. Yang kedua, mengukur kekuatan trend semasa. Ianya menunjukkan arah trend untuk mengukur kekuatan trend semasa. Yang kedua adalah untuk entry. Dia bagi kita buy and signal untuk sell dengan adanya MA cross, overbought, oversold level dan sebagainya. Okey, dan oscillator. Okey. Oscillator untuk menunjukkan overbought dan juga oversold. Right? Oscillator ni maksud dia akan bounce. Okey. Momentum pasaran. Yang keempat ni dia menentukan ataupun mengukur momentum semasa. Okay. So, now, ini adalah petunjuk arah trend. Okay, kegunaan MACD adalah untuk petunjuk arah trend. Now, kalau kita dapat lihat kat sini, trend dalam keadaan kejatuhan, nah ini baru saya nak sebutkan cara menggunakan MACD. Okay, trend dalam keadaan kejatuhan dan seterusnya, kita kena refer apa? Kita kena refer dulu kepada sudut teknikal, baru kita gunakan oscillator ataupun indikator-indikator yang lain sebagai sokongan. Okay, yang pertama saya nak sentuh sedikit, anda harus fokus kepada price action ni dulu because price action is the main source ataupun idea untuk anda membuat penilaian dekat dalam technical lisa untuk anda melihat ataupun menentukan arah trend dan seterusnya baru anda pergi kepada menggunakan indikator-indikator sokongan sebagai contohnya MACD dan sebagainya. So kalau anda dapat lihat kat sini, trend dalam keadaan kejatuhan dan seterusnya dia stop dan seterusnya dia buat apa? This is the last trough and then second trough is getting higher and peaks also is getting higher. So that means dekat sini dia dah menunjukkan there is a bottom reversal pattern. Okay, and this is the early stages of trend development. Okay, now second, kita ada MACD as our supporting indicator. Alright, so apa yang berlaku? Terdapatnya MA berada di paras oversold. Okay, so bermaksud ianya berada di paras yang rendah, terlebih jualan dan akan berlakunya peningkatan di dalam paras harga kerana orang dah start membeli balik. Dan seterusnya terdapatnya apa? MA bullish cross kat sini. Dia dah bagi tahu kita awal yang trend akan berubah menjadi bullish. Alright? So, apa yang berlaku seterusnya? Histogram juga dalam keadaan bullish. Okay? Histogram dalam keadaan bullish apabila ianya melebihi paras kosong. Dan kalau anda dapat lihat kat sini, terdapatnya kenaikan lanjutan sehinggalah dia mencapai paras harga yang tertinggi sebelum mengalami kejatuhan semula dan dekat sini pun MACD berada di paras overbought dan seterusnya terdapatnya dead cross ataupun bearish cross sebelum adanya kejatuhan dan seterusnya histogram juga dalam keadaan bearish. Okay? Dan seterusnya trend mengalami kejatuhan. Dan kalau dapat lihat kat sini, apa yang berlaku? So apa yang berlaku kat sini? MA cross juga berada di paras oversold. Okay? Oversold area dan bearish histogram pun kemungkinan besar akan mengalami bullish semula dan kalau anda dapat lihat kat sini, it tries to rebound back. Okay, so that's why menggunakan MACD dekat dalam trading harian anda amat simple dan mudah untuk difahami dan untuk anda yang scalping ataupun intraday, ianya amat sesuai untuk digunakan untuk short term trend. Alright, so itu sahajalah perkongsian saya untuk hari ini. Dan semoga kita jumpa lagi di sesi yang akan datang. Assalamualaikum. Sekian, terima kasih dan selamat sore. Bye-bye semua.